ujian ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk uji sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang sabar kita dan redha kita atas ujian yang diberikan kepada kita. Kalau kita tengok orang yang non muslim, orang Islam, banyaklah teori-teori yang mereka buat. Tapi bagi orang yang beriman, dia mengaku ada teori yang betul sekali yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bila mana supaya diuji Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah redha dan sabar di atas ujian yang diberikan. Maka dengan keredaan kita, ada sabar kita menghadapi ujian COVID-19, Allah Subhanahu wa taala keluar untuk sama-sama kita boleh salat Jumaat, sama-sama boleh salat berjamaah, boleh jumpa orang masjid, kawan-kawan kita, kerajinan yang kita berkasar, anak-anak dah balik kampung lagi. Semuanya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala beri kita sedikit supaya kita ujian. Kalau ujian yang sedikit ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita macam-macam teman dan saudara, apatah lagi dengan ujian yang sangat besar di depan. Kita sekarang hanya tak boleh di masjid, tak boleh di rumah, tak boleh jumpa orang, diberikan keluar rumah sampai keluar bilik. Kenapakah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini pada sangat kecil bagi kita pada hari ini. Masalah kan? Kalau kita tengok sebelum ni dekat komputer diarahkan oleh kerajaan kita untuk masjid keluar untuk salat Jumaat tak boleh, salat berjamaah tak lagi. Juga komputer satu di Malaysia bising berapa macam itu, kursi kena marah, ADK kena marah, semua orang kena marah. Orang masjid lebih lagi kena marah. Sebab apa? Sebab tutup masjid atas arahan pihak yang berkuasa. Kita pun rasa alhamdulillah, maksudnya bila mana datang pandemik COVID-19 ni, iman orang khususnya orang Malaysia ni lebih naik, lebih meningkat, lebih tinggi lagi. Kita menjangkakan bila mana dibuka salat berjamaah, maka orang akan berkumpul di masjid. Kita menjangkakan bahawasanya bila buka sahaja, bila orang gerak komputer marah ke pihak berkuasa sebab tutup masjid, maksudnya iman orang Malaysia ni lebih naik lagi. InsyaAllah terus lepas ni orang Malaysia ni akan berduyun-duyun, bekerja-kerja nak pergi ke masjid, nak mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun rasa seronoklah. Kita rasa suka. Sebab ramai orang bising dia. Lebih-lebih lagi dalam Facebook. Dalam Facebook pun marah. Orang tak ada marah, orang tak marah. Sebab apa? Masjid ini ditutup, digaris. Itu pagar masjid pun digaris. Bila mana dibuka sedikit, boleh salat berjamaah, ramai orang dah datang. Datang tu dalam keadaan mula-mula sekali baru 12 orang. Lepas tu datang masuk step yang kedua 40 orang. 12 orang tu orang bising, 40 orang bising. Ramai tak dapat di masjid untuk salat berjamaah. Lepas tu sekali buka lagi besar. Masjid besar boleh sampai 250 orang untuk salat Jumaat. Kemudian salat berjamaah dibuka lebih luas lagi.
sebelum ni 3 orang imam dengan 2 orang pengajar jarak untuk imarahkan masjid. Kemudian buka lagi. Maksudnya lebih ramai. Kita mengharapkan agar maksudnya dengan iman yang semakin meningkat, rakyat Malaysia ni lebih ramai lagi orang yang akan datang ke masjid dan surau. Kita tengok kan perubahan perubahan. Harapannya begitu tuan. Harapannya begitu. Bila mana sebelum ni orang bising tentang kuliah agama pun sunyi sepi di masjid surau. Orang marahkan Jabatan Agama sebab tak buka untuk kuliah maghrib. Hari ini kita boleh lihat. Semalam keluar surat daripada Jabatan Agama 16 hari bulan 6 bermulanya dengan SOP yang telah ditetapkan. Jadi bincang dalam grup WhatsApp guru-guru takmir ni bincang macam mana nak menghadapi ramainya orang yang akan datang ke masjid. Risau tuan, risau. Kita ramai ni kita tengok peningkatan keimanan orang Malaysia semakin naik kan. Maksudnya masjid akan penuh. Macam mana nak menguruskan orang yang datang ke masjid. Jadi risau. Ibu asal ke maghrib. Maghrib gerak tu dari rumah datang ke masjid. Sampai di ke masjid. Situasinya lebih kurang sama sebelum 18 Mac. Situasi yang lebih kurang sama sebelum 18 Mac yang lepas. Yang mana sebelum 18 Mac yang lepas dimulakan perintah kawalan pergerakan orang tu sebelum ni datang ke masjid. Sampai orang yang selepas hari ni juga orang yang sama. Mana orang lain yang gerak komputer, yang sibuk marahkan Jabatan Agama lah, marahkan kerajaan lah, marahkan orang itu, marahkan AJK, semua orang dia marah. Semua tak puas hati. Mengharapkan agar bila mana dah buka untuk kuliah maghrib, ramai lagi orang yang akan hadir ke masjid. Tapi macam mana sebelum 18 Mac, itulah orang yang sama. Maknanya tuan, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 3-4 bulan ini belum boleh menaikkan keimanan rakyat Malaysia. Belum boleh menjadikan mereka terletih berhasrat ataupun bersyukur datang ke masjid. Kita dapat juga bersyukur dalam WhatsApp. Marah buka balik untuk salat maghrib berjamaah kuliah maghrib. Orang tahu juga yang sekadar juga maksudnya masih lagi tidak ada kesedaran bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk kembali balik ke Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi di tahap yang lemah. Patutnya kita dah lebih ramai. Lebih ramai daripada hari ini. Orang yang datang ke masjid yang datang ke surau. Salat maghrib, salat isyak, salat subuh, salat zuhur, asar dah lebih ramai. Rupanya walaupun dalam keadaan yang diarahkan untuk satu jarak 1 meter jarak kan, rupanya boleh sampai belakang. Tapi masih lagi tahap yang sama. Alangkah sedihnya, alangkah rasa malangnya bila mana kita hanya juga gembira bila mana ujian diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bila mana ujian itu beredar, maka kita kembali ke asal. Mana dia iman kita yang bersungguh-sungguh, yang meluap-luap, kata nak datang masjid, kata datang surau, kata nak dengar kuliah, kata macam-macam. Hanya sekadar
akan tinggal tepung kosong sahaja. Tapi kita kena juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana masih ada lagi orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bila mana diberi ujian, mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka sabar dan redha dengan atas ujian tersebut. Dan orang-orang yang sedemikian, orang yang bila mana diuji, maka dia redha. Bila mana dia diuji, dia redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahawasanya an Sahibin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'minin in asabathu syarran syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairun lah. Dari Suhaib radhiyallahu anhu pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, amat menakjubkan urusan seseorang mukmin kerana setiap urusannya adalah baik. Nabi sebut bahawasanya aku rasa hairan, rasa takjub, rasa, istilah kita, respect lah pada orang yang beriman ni. Setiap urusannya adalah benda yang baik. Apa yang Allah beri dekat dia, baik belaka. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada seseorang mukmin, yakni yang sempurna keimanannya. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sempurna imannya, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada nikmat ataupun bala bencana, semuanya khair, semuanya baik belaka. Ini sifat orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan jika dia mendapat sesuatu yang menggembirakan, dapat nikmat, maka dia akan bersyukur. Dapat nikmat, dia akan bersyukur dengan nikmat tersebut. Dapat apa saja yang dia rasa benda tu baik untuk dia, sama ada dapat rezeki lebih, sama ada dapat anak, sama ada diberi kesihatan, apa-apa saja yang dia rasa bagi dia satu nikmat, maka syakar, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah baik baginya. Dia rasa nikmat itu baik bagi dia, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika dia ditimpa kesusahan pula, ini sifat orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana diberi kesusahan, ditimpa kesulitan, ditimpa bala bencana, ditimpa musibah dan sebagainya, maka dia akan bersabar. Ditimpa sakit, ditimpa bala, ditimpa macam-macam ujian kepada orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka dia akan sabar. Sebab dia mengetahui bahawasanya setiap sabar yang dia tanggung itu, musibah yang ditanggung itu, maka setiap itulah akan diganjari pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ringan ujiannya, maka ringanlah ganjarannya. Berat ujiannya, beratlah ganjarannya, besarlah ganjarannya. Kalau kita lihat hari ini, kita diuji dengan ujian yang kita rasa besar dah, kan? Kita rasa ujian yang besar dah. Padahal tak kena pada kita pun, kena pada orang lain. Kita cuma diminta untuk berhati-hati. Kita diminta untuk
jaga pergerakan, jaga kawalan dengan orang lain, kawal nak jangan rapat dengan orang lain. Pakai emas dengan senantiasa basuh tangan. Padahal yang kena orang lain, kita sekadar hanya berhati-hati. Maka ujian yang ditimpa oleh orang lain, yang kita juga diminta untuk berhati-hati, maka ujian ini juga bila mana kita sabar, maka dia akan menjadi satu ganjaran pahala kepada kita. Walaupun kita tak kena pandemik COVID-19 ni, kita hanya berhati-hati. Tapi dengan sabar itu, dengan tak boleh nak keluar, tak boleh nak jumpa orang, tak boleh nak buat itu, sebahagian perniagaan terpaksa ditutup, pasar raya terpaksa ditutup, banyak tempat terpaksa ditutup, ada sebahagian yang terpaksa dibuang kerja sebab apa? tak beroperasi. Dengan ujian ni, bila mana kita sabar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ganjaran yang sangat besar mengikut tahap kesabaran seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah kebaikan baginya. Walaupun dia ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, maka dia sabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Kebaikan baginya maksudnya dia akan diganjari pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesabaran yang ditanggung. Maka tuan kita kena sabarlah. Kita kena sabar dengan ujian yang sedang kita hadapi hari ini, kan? Daripada 3 orang boleh jadi tambah sikit lagi, tambah sikit lagi. Yang penting sabar. Lama-lama besok bila saja selesai pandemik COVID-19 ni, masjid akan dibuka semula keseluruhan. Dan operasi-operasi lain juga akan dibuka secara keseluruhan. Yang penting kita kena sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan kalau kita lihat musibah yang berlaku ni, dia sebenarnya sebagai kafaratul dzunub. Kafaratul dzunub iaitu penghapus bagi dosa-dosa yang pernah kita buat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menurunkan musibah, balak, bencana melainkan di atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka bila mana seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain dan tidak bukan dia wajib kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ahli qaryah dengan cara ahli qaryah, kemudian negeri dengan cara negeri, negara dengan cara negara. Kita kena kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan taubat itu Allah menghapuskan segala dosa-dosa kita dan akan mengembalikan kita kepada sedia asal. Ujian ini sebagai untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syawkati yushakuha illa kaffarahallahu biha min khatayahu, illa kaffarallahu biha min khatayahu.
Maksudnya dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan dan kegusaran dan kesedihan dan gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Apa sahaja yang ditimpakan kepada kita, maka semuanya menjadi kafarah, penghapus bagi dosa-dosa kita yang telah lepas. Bila mana daripada orang bawah sampai orang atas diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemik COVID-19 ini, maka semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan kita kepada suasana yang asal. Kalau kita lihat daripada pengajaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa bersama hamba-Nya ketika dalam ketaatan. Manakala keampunan Allah Subhanahu wa taala pula akan sentiasa bersama-sama seseorang hamba yang bertaubat ke atas kekhilafan atau kesilapan yang dilakukan. Mungkin dengan dosa kita, mungkin dengan dosa ahli keluarga kita, mungkin dengan dosa ahli qaryah kita, mungkin dengan dosa ahli negeri kita, mungkin dengan dosa ahli negara kita keseluruhannya, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala pada hari ini. Maka untuk menghilangkan bala bencana ini, maka kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Masing-masing kena bertaubat di atas kesalahan masing-masing. Kita dengan cara kita, kemudian ahli qaryah dengan cara ahli qaryah, negeri dengan cara negeri, kemudian negara dengan cara negara. Masing-masing tidak terlepas daripada melakukan dosa dan kesilapan. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu ditinggalkan dengan segera. Jangan kita masa suasana yang suasana yang agak getir hari itu, kita nampak macam bersungguh-sungguh nak meninggalkan perkara mungkar dan maksiat, kemungkaran dan dosa. Tapi bila mana dah hampir kembali kepada pulih semula, maka kita mulakan balik dosa-dosa lama, dan azam kita hanya tinggallah azam sahaja. Dan kita juga telah melalui Ramadan. Ramadan yang kita lalui dalam keadaan semua orang tak boleh pergi masjid surau. Tahun ini adalah tahun sejarah yang paling dahsyat, tuan-tuan. Ribuan para imam diketengahkan pada Ramadan tahun ini. Setiap rumah ada imam-imam khas yang dijemput, kan? Dulu kita jemput, bawa pergi masjid. Contoh kata kalau kata ada 200 masjid dekat dalam negeri Melaka ni, lebih kurang dalam 200 imam untuk salat tarawih. Masuk surau 800, tak silap saya. Katalah gedebak 1000 imam dan 1000 imam untuk masjid dan surau di seluruh Melaka. Tapi pada tahun ini dia sangat berlainan. Sangat berlainan. Imam di setiap rumah-rumah orang Islam. Imam tarawih di setiap rumah-rumah orang Islam. Maksudnya kita tahun inilah kita nak test, boleh ke tidak aku jadi imam untuk salat tarawih. Tak kisahlah sama ada nak baca panjang ke, nak baca pendek ke, nak baca 8 rakaat tu qul huwallahu ahad ke, ikutlah, kan? Tak kisah. Yang penting masing-masing boleh ke depan untuk jadi imam. Lepas ni maksudnya kalau kata masjid surau ada masalah, imam tak hadir, pegawai syarat tak hadir,
masing-masing dah boleh ke depan tu jadi imam. Kan? Itu. Ujian yang mana Allah berikan ujian yang mana hikmahnya kita nampak hari ni ribuan, lebih daripada 10,000 orang dalam Melaka khususnya yang boleh mengimamkan salat tarawih. Dulu takut kan. Dulu setakat sembahyang zuhur, sembahyang asar boleh lagi kan. Tapi sembahyang maghrib, isyak, subuh dia risau. Tapi tahun ni bukan saja subuh, maghrib, isyak, tarawih sekali dia bawa. Siap dengan witir. Macam mana yang dia belajar di zaman tidak ada COVID-19 di seluruh masjid, maka dibawa dalam tarawih di rumah masing-masing. Hikmah yang kita tak perasan. Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada orang-orang yang beriman untuk melatih diri untuk jadi imam. Itu satu. Kemudian hikmah yang kedua iaitu di mana masing-masing rupanya ramai yang boleh untuk solat sunat Aidil Fitri. Solat sunat Aidil Fitri. Dulu hanya imam masjid dan imam surau saja yang boleh jadi imam solat raya. Hari ni ribuan orang Islam kita lihat, ratus ribu umat Islam yang boleh melaksanakan ataupun jadi imam untuk solat Aidil Fitri. Ni hikmah yang kadang-kadang kita tak perasan. Allah sengaja bagi untuk kita berfikir semula. Maksudnya kita rasa tak boleh, akhirnya terpaksa jadi imam di rumah, maka akhirnya boleh juga. Mungkinlah mula-mula tu, hari pertama, hari kedua tu rasa kekok kan. Dah lama-lama tu rasa okey, rasa stabil. Alhamdulillah, nikmat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bila mana kita dah latih diri kita selama sebulan untuk jadi imam, boleh jadi imam tarawih, kemudian boleh pula jadi imam untuk salat Aidil Fitri, maka selepas ini sepatutnya tidak ada masalah lagi. Dalam qaryah kita tidak ada masalah untuk melantik mana-mana orang untuk jadi imam dalam masjid kita. Ramai dah. Dulu masing-masing bertolak-tolak kan. Balik-balik nak agak kawan tu, orang yang sama jadi imam. Hari ni dah ramai yang boleh jadi imam, jadi alhamdulillah. Ni satu hikmah yang kita dah nampak hari ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang Muslim hendaklah sentiasa sedar bahawa setiap kejadian yang berlaku dalam kehidupan ada hikmah yang tersendiri, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ujian berupa musibah, kesakitan, keletihan, kegusaran, sehingga duri yang mencucuk sekalipun dan sesuatu yang mengganggu kehidupan adalah sebagai kifarah, penghapus kepada dosa kita. Kita contoh kata tuan-tuan, kita pergi menebas semak samun dekat kebun kan, tercucut duri contohnya, ataupun kita cabut rumput dekat halaman rumah, tercucut duri, padahal kita rasa macam tak ada apa-apa kan. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak menghapuskan dosa kita dengan sekadar hanya tercucuk duri. Tercucuk duri pun boleh menghapuskan dosa-dosa kita, apatah lagi kalau kita buat perkara-perkara yang lebih besar lagi. Apatah lagi kalau kita beristighfar, apatah lagi kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah antara hikmah yang mana kita nampak pada hari ini. Dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas, seseorang hamba yang bersabar dengan musibah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi dosa seseorang hamba yang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha pengampun. Kalau kita tercucuk duri pun Allah boleh
ampunkan dosa kita, apatah lagi kalau kita sendiri yang istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang Maha Pengampun akan mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi tuan-tuan, kesimpulan yang boleh kita buat iaitu bila mana kita dah berlatih dalam bulan Ramadan, kita boleh salat tarawih, kita boleh jadi imam salat Aidilfitri, kemudian kita boleh bangun tahajud bersama-sama dengan ahli keluarga, kita boleh membaca Al-Quran bersama keluarga. Maka amalan-amalan yang kita buat selama sebulan dalam Ramadan, maka jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Sekarang kita masuk bulan Syawal, kan? Sekarang ni dah hujung-hujung bulan Syawal. Hari ni 25. Betul? Ada 5 hari lagi. Siapa yang belum selesai lagi untuk puasa sunat Syawal, maka boleh selesaikan. Maka siapa yang dah selesai, alhamdulillah. Sebab bila mana kita menyelesaikan puasa 6 dalam bulan Syawal, maka seolah-olah kita berpuasa selama setahun. Puasa Ramadan penuh, tambah lagi dengan 6 hari bulan Syawal, maka Nabi kata seolah-olah dia berpuasa selama setahun. 30 tambah 6, jawapannya 360 hari. Amalan yang sedikit tapi ganjaran yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Ada yang tak selesai lagi, masih ada masa. Masih ada masa. Kena selesaikan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya tak bercadanglah untuk kita nak masuk pada malam ni, masuk untuk kitab kita ni. Tadi dah nak maghrib, belik kitab ni. Ingat tak ingat dah. dah sampai mana. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan cuba masuk pengajian kitab kita ini. Sebelum tu kita dah masuk dalam tajuk kelebihan zikir yang tidak terikat dengan waktu. Kita akhir kuliah kita pada 10 hari bulan 3. PKP bermula daripada 18 hari bulan 3. Maksudnya 10 bulan 3 tu dah stop kita punya kelas. Jadi insya-Allah bermula daripada malam ini kita akan meneruskan pengajian kita dan kita akan sambung tajuk kelebihan zikir yang tidak terikat dengan waktu pada minggu yang akan datang insya-Allah. Jadi saya mohonlah untuk sama-sama kita mengimarahkan masjid kita, imarahkan surau kita, imarahkan kita, ajak anak-anak kita, ajak saudara mara kita, ajak jiran-jiran kita untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sekadar hanya kita bising di Facebook, bising di Twitter, bising di WhatsApp, tapi bila mana dibuka untuk orang datang ke masjid surau, maka orang yang sama juga yang datang. Orang yang lain yang duk bising tu tak muncul-muncul. Jadi kita kena ada usaha tuan-tuan. Ada usaha untuk kita ajak sahabat-sahabat kita, ajak saudara mara kita, ajak jiran tetangga kita, ajak anak-anak kita. Anak-anak kita yang dah besar-besar tu kan. Dah 16 tahun, dah 18 tahun, untuk sama-sama kita hadir ke kuliah-kuliah maghrib, kuliah agama, sama ada kuliah subuh ke kuliah maghrib ke, di masjid tu surau yang telah dibuka ni. Jadi kita kena ada satu azam yang baru. Jangan pula kita tunggu musibah yang lebih dahsyat lagi. Jangan tunggu musibah yang lebih dahsyat lagi. Allah bagi pandemik COVID-19 ini sebagai ujian bagi orang yang beriman, nak tengok sama ada dia insaf ke tak insaf, sedar ke tak sedar, kembali ke tidak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bila mana datangnya ujian ini, musibah ini, kita hanya berazam untuk hadir ke masjid surau, tapi bila mana hilangnya musibah ini, maka kita kembali kepada asal. Masing-masing buat tak reti. Masing-masing buat tak kisah. Jiran tetangga kita
anak-anak kita yang dah besar tu, 15 tahun, 16 tahun, saya tak pasti sama ada 12 tahun dah boleh datang ke masjid ke belum. Saya rasa belum kot. Kan? Tak apalah. 15 tahun ada. 18 tahun ada. 20 tahun ada. Anak-anak kita yang dekat rumah tu. Dia macam mana sebelum PKP, dekat rumah dia tengok TV waktu maghrib isyak. Begitu jugalah ketika mana dia berada dalam PKP, selesai PKP juga nanti dia akan jadi begitu. Bila mana kita tidak ada usaha, tidak ada upaya untuk mengajak anak-anak kita, mengajak sahabat handai kita, saudara mara kita untuk datang memenuhkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sama ada waktu zuhur ke, waktu asar ke, maghrib ke, isyak ke, subuh ke, sepatutnya hari ini masjid kita telah ramai. Dah ramai sepatutnya. Tak ada isu lagi. Tak ada isu orang nak halang tu masuk masjid surau. Yang penting kita kena ikut SOP yang telah ditetapkan. Apalah salah tuan-tuan, bawa sejadah selai, kan? Bawa sejadah selai, gunakan penutup muka, kan? Berwuduk di rumah. Berwuduk di rumah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut bahawasanya barang siapa yang berwuduk di rumah mereka kemudian memperbaiki wuduk. Nabi sebut kan, berwuduk di rumah kemudian memperbaiki wuduk mereka dengan membasuh dengan sempurna di rumah, kemudian berjalan dari rumah ke masjid. Setiap tapak dia pergi ke masjid itu akan menghapuskan dosanya, menghapuskan dosanya, kemudian mengangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar yang mana kita tak perasan. Hari ini masjid surau, air masjid surau hanya untuk orang yang terkentut sahaja. Kalau tak terkentut maksudnya siap-siap ambil uduk dekat rumah. Ambil uduk dah datang ke masjid. Jadi saya rasa cukup sekali itu dahulu tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk perjumpaan kita pertama kali ini setelah berlakunya PKP ini. InsyaAllah kita akan sambung dan meneruskan pengajian kita pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, keluarga dan ahli qaryah kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ala qadri unsa wa zakar, rabbi fiqna wa fiqh lima tartada. قولا فعلا كرما ورزق كل حلالا دائما وأخلق يا علماء نخزى بالخير ونكفلك الشر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقرب الرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشر المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب في لنا شفاء وعلى صيب مصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسلك في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.